our prototype ready, kita beralih kepada speaker kita yang kedua yang akan lebih memberikan fokus kepada making an attractive packaging for your product. So ini mungkinlah pada saya nampak lebih kepada aesthetic value of the product. So untuk speaker yang kedua ini kita dapat speaker yang hebat juga, Encik Rahman Amin. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan di Kolej Seni Kreatif UiTM dan pernah dilantik sebagai Ketua Unit Grafik di Pejabat Komunikasi Korporat UiTM. Pengkhususan dalam bidang art and design, especially Islamic art. Beliau juga berpengalaman dalam menghasilkan banyak karya grafik untuk UiTM dan aktif dalam menyertai pameran seni di dalam dan juga di luar negara. Beliau juga seorang yang berpengalaman luas. Sebagai contoh, pada tahun 2007 ke 2010, beliau dilantik sebagai seorang curator Galeri Seni Tuan Tun Nur Zahirah UiTM Shah Alam pada tahun 2019 ke 2021 sebagai Ketua Branding untuk UiTM. Seorang yang sangat berdedikasi, sangat dikenali ramai kerana sentiasa memberikan hasil kerja yang sangat teliti. Jadi Encik Rahman Amin sekarang kini berkhidmat sebagai Ketua Business Development Unit BDU di College of Creative Arts UiTM. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput Encik Rahman Amin untuk memulakan sesi perkongsian ilmu beliau. Dipersilakan Encik Rahman. Encik Rahman. Saya tunggu sebentar ya, mungkin Encik Rahman perlukan sedikit masa untuk prepare the slide. Okay, Cik Rahman mungkin masih lagi sedang cuba untuk menyediakan paparan slide. Kita beri sedikit masa lagi kepada Cik Rahman.
Sekiranya Cik Rahman dia tengah nak login. Okay, alright. Boleh. Panjang cerita dia ni. Okey, jadi kita dah nak membuang masa lagi. We just start with apa ni kita punya presentation kita. Saya share dulu Nampak Cik Elmi? Sudah present tu. Yes, nampak clear. Yang saya share tu dah ada dah Yes, slide pasal okay, nampak. Okay, I will start with the making an attractive packaging for your product. Bila kita lihat title ni, dia ada dua keywords yang yang penting sebenarnya. Packaging tu kena attractive dan pada waktu yang sama it will personalize ataupun it will akan menunjukkan apa kita punya personality pasal dia refer to your product. Dan mungkin contoh-contoh yang saya bagi ni dia kebanyakan yang kita boleh dapat di mana-mana ataupun you can get it maybe from Google dan daripada reference yang lain kita boleh dapat daripada kita punya pengalaman kita shopping lah, pengalaman kita memilih barang. Dan kalau kita tengok ni, mari kita teruslah kita pergi ke untuk kita mendalami lagi apa dia attractive packaging and your product ni. Kita terus dulu pada I just give a very simple example. Ya ini kita start with our background ni dengan problem lah. Artinya this is one of the problems. Mungkin latar belakang ataupun apa yang nak dihasilkan oleh anda mungkin berlainan. Tetapi yang saya nak tunjukkan ni adalah apa yang kebiasaannya berlaku di kalangan orang ataupun mereka yang hendak mereka design. Contohnya sekarang ni saya bagi contoh kita punya background kita ialah tentang bila kita cakap pasal packaging dia kaedah packaging pun dah berubah, cara kita menghasilkan packaging pun dah berubah. Dan itu mungkin terlibat dengan new teknologi yang dah ada sekarang ni lah. Maksud dia sekarang ni marketing tu telah berubah jauh. Kita tidak berdasarkan traditional punya medium, contohnya television ke apa. We start sekarang ni kita dah start dengan promotion melalui social media dan kekuatan internet tu amat mempengaruhi tentang marketing lah, terutama sekali bila kita cakap marketing, of course it will involve with our product. Jadi yang saya nak tengok, yang saya bagi contoh ni adalah e-commerce. E-commerce dah berubah, artinya dia dah menyebabkan bila kita cakap pasal packaging dia bukannya setakat basic information about the product.
but apa dia di sebalik dia, itu yang kita nak cakap your product tu. Contohnya function yang dulu, dia cuma solution to handle shipping and logistic. Itu je. Artinya dia akan beritahu produk dia apa, dia punya detailing dia apa, dan that's it. Artinya information tu dan cara guna dia nak macam mana, itu yang kita lakukan, ataupun that is the product yang ada yang fokus sebelum ni. Cuma memang adanya design tertentu yang memang orang gunakan to appeal, tapi basically dia adalah untuk handle shipping and logistic aja. Tapi yang tertinggal ialah create a unique customer touch point. This is referring to your kita punya apa yang kita cakap your product tadilah. Ini yang tak ada. Yang ini yang kita akan bincangkan technically dan mungkin psychologically lah, apa yang kita masukkan dalam what is the touch point ni. Lepas tu problem di sekarang ni ialah kalau kita tengok produk-produk yang ada ni, kadang-kadang contohnya lah kita ambil daripada Grab lah, dalam plastik merah, kadang-kadang di dalam plastik-plastik biasa, dan especially bisnes yang di kalangan dengan kafe-kafe ataupun yang bukannya standard dia AA atau A, mungkin dia dah di bawah daripada level lain, dan they are overlooking. Artinya mereka tak perasan kalau saya order makanan daripada mana-mana kedai, kita bukannya, kadang-kadang sekarang ni kita bukannya nak makan aja, kita nak something yang boleh touch kita. Artinya not only food tu sedap, but at the same time kita akan lebih detail. Artinya kita akan melihat hiasan dia, apa yang dia ni perlu ada yang say thanks to me ke, atau dia ni invite kita. So ini semua supaya bila kita lihat benda tu, kita rasa teruja. Ini yang opportunity. Artinya kalau misalnya kita tengok dalam problem ni, yang berlaku dalam background yang saya bagi ni, unboxing experience is very important. Artinya chance to deliver a functional product and create a memorable moment. Itu yang kita yang mungkin di dalam masalah ni akan menyebabkan bila kita cerita pasal unboxing, apa dia experience unboxing tu yang boleh menjadi function atau create a unique customer touch point. Itu di antara ada relation between these two. Jadi kita itu baru masuk psychologically effect, not only on appearance, but at the same time apa yang kita boleh terasa bahawa kita ni bersama mereka. Bila kita lihat background belakang ni, dia jadi macam kita pun tak tahu dah nak pilih mana satu. Dengan type of packaging dia, dengan colors dia, dengan size yang berbeza-beza. Jadi kita kadang-kadang kita nampak what else bila kita nak beli sesuatu tu, apa yang kita boleh bezakan antara satu produk yang banyak di belakang tu, dan kita akan pilih satu. Kenapa? Contohnya nak beli minyak masak. Minyak masak apa sebenarnya yang kita yang kita nak beli? Bila kita pergi je, kenapa minyak masak ni kita nak beli? Okay, macam saya anak Felda. Bila saya anak Felda, saya tahu macam mana kesusahan orang Felda. Jadi saya beli saji. Jadi lepas tu pula saji pula dia offer, artinya dia punya produk dia not only bagi tahu kita bahawa the product is pure, but at the same time dia dia punya design is very simple, but at the same time dia touch. Saya sebagai seorang customer itu, that is apa yang kita sentuh lah. So bila kita cakap touch point, maybe experience atau pengalaman hidup kita, atau kita punya kegemaran, dia banyak benda. So sekarang kita terus ke next one. Yang ini kita nak bezakan attractive dengan beauty. Attractive dengan beauty, maksud dia macam mana kita nak hasilkan satu benda not only beauty but attractive. Dan kadang-kala attractive tu tak semestinya cantik sangat, tetapi dia akan cari what is our soft spot supaya kita boleh attract to that product. Sebab tu saya suka bagi bagi contohnya kita tengok bibir itulah. Bibir dia sebelah atraktif dengan tangan yang biru. Ada orang touch point di bibir tu. Ada orang dia punya point dia jari yang biru tu. Kenapa jari dia biru?
Jadi this is bila kita cakap psikologi yang macam tu, itu yang kita kena kena fikirkan. Pasal sekarang ni saya tengok rakyat Malaysia is more kreatif. Bila dia tengok apa-apa dia akan very critical dan dia akan bincangkan benda tu. Mungkin dengan adanya bibir dan jari biru tu menyebabkan orang beli. Pasal dia jadi macam dia akan menyebabkan benda tu atraktif pasal dia really beyond dia punya pemikiran. Dan saya tunjukkan contoh yang sebelah sinilah. This is a very simple packaging. Yet kita boleh cakap the composition is beauty, cantik. Bila kita letak words dekat situ, you had me at hello contohnya. Doing good meets ni. Jadi dia jadi macam this is the experience of unboxing yang kadang-kadang kita kita terlupa bahawa the beauty of the design kadang-kadang kalau dia tak touch the point kerana dia akan menyebabkan kita kurang daripada apa yang berlaku. But ini selalunya berlaku di dalam e-commerce lah. Maksud saya bila e-commerce tu unboxing is very important, tetapi kita tidak boleh lari bahawa bila kita nak buat sesuatu packaging, kita harus memikirkan kedua-duanya. Not only beauty, but at the same time kita kena touchpoint atau soft spot yang ada pada customer kita apa. Itu yang yang kita harus. So there's a difference between beauty and attractive. Beauty ni dia dari segi luaran lah kita boleh nampak. Kalau misalnya muka orang pun kalau kita hantar kedai, kadang-kadang I minta touch up sikit itu jerawat-jerawat ke saya ada tai lalat ke apa, you can Photoshop. But attractiveness tu is different. Dia sebab psikologi, dia buat diri kita dan macam mana kita nak promote sesuatu supaya menyentuh perasaan seorang itu. Okay. Next. Ini dia kalau misalnya awak tengok few slides ni, 4-5 slide ni dia macam background dan dia cerita tentang tentang apa yang nak dibincangkan secara kata kontekstual lah. Artinya kita melihat mungkin ada research dan mungkin most of you pun dah tahu this is dia punya apa yang ada perlu di dalam packaging. But ini to recall itu yang saya akan saya kena turut membincangkan pasal dia banyak teks. Dan kalau saya pun kadang kalau banyak teks ni dia jadi kita ni kita jadi terpaksa baca pula teks ni. But you don't have to bacalah, kita dengar je apa saya cakap. Cuma macam contohnya sekarang ni packaging dia ada 3 type. Benda ni semua kena fikir. Artinya kalau misalnya single macam mana, kalau kita letak dalam crate macam mana, dan bila kita nak deliver ataupun secara bulk macam mana. So benda-benda tu is physical. Artinya knowledge ni kita kena tahu what is the best size untuk kotak. What is the best size? Kalau kita nak guna botol macam mana? Okay, kalau benda tu lembut, kita nak letak benda tu banyak macam mana? Adakah dia punya, that is dia punya kenapa kita cakap 3 tu? Pasal ketiga-tiga ni dia related to each other. Nombor 1 tentang keselamatan dia, dan pada waktu sama kita nak deliver produk tu dengan selamat. Jadi make sure that bila kita design, kita jangan lupa bahawa ada 3 peringkat ataupun 3 peringkat pembungkusan yang harus kita ingat. Kalau kita punya soft pack, macam mana kita nak letak dalam crate, dan macam mana kita lepas tu kita nak masukkan dalam bekas yang banyak so that kita boleh deliver secara maximize. Jadi ini just reference but it's very important. Kalau misalnya kita tengok designers, dia tak boleh design sesuai ikut suka hati dia. Dia juga ada restriction. Artinya this is benda yang dia kena handle. Kita kena tahu size dia dan kita kena tahu what is the best. So that bila kita dah ada technical sikit tentang ni, bila kita design kita tak akan fumble lah. Artinya dia tak akan hadapi masalah. Kalau boleh ambil sampel-sampel tu dulu, try to package, then baru kita boleh fikirkan. Packaging pun macam-macam, it depend on your products. Kalau benda tu liquid, dia macam mana. Kalau benda tu contohnya jadi robot ke apa, so bentuk dia macam mana. Kalau ada permainan macam mana. So this is the, kalau kita tengok 7 type of packaging ni, this is the beberapa jenis packaging yang haruslah kita fikirkan kesesuaiannya dengan produk yang kita ada. Jadi bila kita cantum kedua-dua ni, bila kita nak pergi terus kepada design, kita tak boleh terus je design ikut suka hati kita. Kita at the same time kita kena fikirkan juga apa dia sebenarnya, macam mana kita nak
antara satu stage packaging kepada satu stage packaging lain yang lain, kita harus tahu dia punya technicalities dia. Dan pada waktu yang sama pula kita haruslah memilih tahu ataupun sekurang-kurangnya kita tahu ada beberapa jenis packaging. Ini physical artinya this is pasal apa? What is attractive? Bila dapat benda tu pecah, penyek atau benda tu tidak mengikut shape yang sebenar, it will fumble. Artinya how good your design pun, kalau technicalities ni kita tak buat, dia tak akan jadi beauty dan dia tak akan jadi attractive. But we have to maintain these two sebagai dia punya basic information about how to look beauty and attractive pada your product lah. Artinya this is the technicalities yang kita kena tahu. Ya, kalau saya memang stress pasal benda ni lah. Saya akan cari dulu sampel-sampel apa bentuk dia. Saya akan pergi keliling tengok, dan I think if I have the product, liquid product, saya tengok macam mana produk tu. So macam ni, okay. At least I have an idea. The size semua kan, packaging semua dan jenis-jenis dia, at least I have some ideas. Okay, lepas tu kita tengok. Bila kita cakap tadi, bila kita pergi ke apa benda ni, ke slide nombor 2 tadi yang kita cakap tadi, overlooking, most underused. Lepas tu kita overlooking potential. Itu yang kita balik kepada sini. Product package ni, dia boleh influence perception. Perception ni penting. Salah satu daripada yang kita ialah bila kita tengok benda tu, apa tahu kita tengah cari benda tu, kita belum pun kita rasa ataupun kita nak nak beli produk tu atau apa, kita dah appreciate tu. Artinya dia ada, kita boleh menerima ataupun kita boleh memilih, this is one of saya punya pilihan. Lepas tu yang ada research packaging material tentang color semua tu, we will talk about it later. But sekarang ni kita nak perception tu dulu. Apa dia perception? Pasal when we talk about attractive, this is about first perception, then baru kita mendalami je. Kata orang kalau benda ni tak kenal, maka tak cinta. So cinta tu atraktif lah. Macam tu. So apa yang kita perlu fikirkan bila kita design ni, dia ada a few principle lah. You can get this reference from the Google actually. Kalau misalnya kita tengok packaging design is the face of a brand. Dia selalu dia terlibat dengan syarikat. Kalau misalnya kita cakap brand ni, dia cakap syarikat. Bila kita cakap syarikat, contohnya kalau kita cakap Petronas, Petronas. Kita cakap Petronas, macam mana dia punya servis, macam mana dia punya produk. Bila kita tengok the colours, warna dia, bentuk dia, logo dia, dia adalah gambaran kepada the whole structure of the company sebenarnya. Kalau misalnya, mungkin kalau di dalam grup ni, kita ada satu inovasi yang kita nak packagekan. Contohnya kita ada 5 orang lah ahli kita. Dia haruslah menggambarkan 5 orang ni. Apa satu face yang dia fikirkan sesuai untuk dia gambarkan dia punya, dia punya produk tu lah. Contohnya macam ni, ada minyak wangi. Ada minyak wangi. Contohnya kalau 5 orang ni syarikat, dia akan storytelling atau dia akan cerita minyak wangi dia tu apa semua. Then they found out that minyak wangi ni dia unik pasal apa? Dia bau dia sebenarnya boleh tahan sampai 3 hari contohnya. Bau dia boleh tahan sampai 3 hari. So how I want to create a brand menggunakan 3 hari tu. Jadi kalau misalnya Petronas dia guna warna hijau, green, gambarkan dia ni very environmental lah apa. Tapi mungkin you use clock atau awak akan gunakan benda ni bunga ataupun taman yang indah yang kita boleh rasa benda tu boleh tahan sampai beberapa tahun kan. But this is the thinking that kita kena keluarkan lah. Selain daripada tu, macam saya cakap tadi, packaging design dia kena consumer friendly lah. Artinya dia kena sesuai dengan apa yang dia perlukan, ataupun dia kalau misalnya kita nak pakai sabun contohnya, janganlah sampai bila kita buka sabun tu simbah satu badan. Jadi kita kena fikirkan what is the best way supaya packaging tu simple
tetapi bila kita nak tuang liquid tu, dia selamat dan dia membantu. Jadi kita bila kita pakai benda tu je, oh this is safe. Senanglah pakai ni. Tak macam yang tu lah, tak macam yang ni. Then we move on ke creative packaging design. Creative packaging design kita satu sometimes dia ada punya limitation lah. Limitation nombor satu is about the cost. Creative packaging design it can be anything. Dia ada punya apa ni, dia tidak ada limit, artinya sebenarnya inovasi lah dengan tu lah, dengan ni lah. Dia macam-macam. But maybe we can use packaging yang ada, but we are creatively producing it. Maksud dia kita dengan menggunakan kaedah lain, kita kita akan menyebabkan benda tu atraktif. Contohnya yang saya bagi contoh ni tadi. This is a very simple corrugated box, tapi bila kita lihat the simple colours and words on it, dia jadi totally different. Dia cakap, ini nampak very dia nampak macam benda tu very friendly, dia beradab, dia nampak dia appreciate us, dan itu yang kita yang kata orang tu kreatif tu pun dia ada dia punya, walaupun dia banyak, but you have to choose based on what you have right now. Nanti jangan packaging sampai mahal-mahal sangat. Memanglah we have to invest, but at the same time kita kena fikirkan juga ada limitation yang kita ada. Yang ni packaging design should be multi-purpose. Itu yang kita, ini extra maksud dia kalau misalnya kita beli coklat kadang-kadang beli coklat, dia punya packaging dia so nice sampai kita nak simpan, letak tempat brooch lah, orang perempuan letak rantai, letak brooch, packaging dia pakai oak wood, cantik nicely tu, lepas tu dia tutup, dia jadi cantik dan dia jadi not only boleh present benda tu, but sometimes dia orang membeli ataupun orang suka dengan produk tu pasal dia ada there's something else, yang ada elemen yang boleh membantu kita untuk appreciate more pada produk tu. Artinya sekarang ni you create a relation between your client dengan diri kita sendiri. Dengan orang yang create produk dan dengan klien. Jadi kita create the relation dengan kepala ke di atas. Then nombor 5 tadi saya dah terangkan, of course kita kena faham. Dia tak boleh kita nak design, kita suruh designer datang, lepas tu designer buat hal dia dan kita tinggal dia, kita nak design. Itu yang kita tengok some packaging, terutama kalau misalnya kita tengok produk-produk. Saya nak minta maaf, kadang produk UiTM lah. Nak jual madu. Dengan ada lebah, dengan ada sarang lebah, dengan apa semua dia nak letak dalam satu packaging. Kan? Lepas tu dia letak semua. Lepas tu material yang diguna pun, that's it. Apa yang ada dekat printing kami, you just ask the designers, send this, so that you just need the box. Itu tak boleh macam tu. Kita kena pergi, tengok produk dia, apa kita dah siapkan, what is our brand, our face tu macam mana. Then we have to look at the material yang sesuai. Kalau misalnya dia environmental, why not kita use the environmental punya material. Ataupun kalau misalnya benda tu nampak very eksklusif ke apa, kenapa kita tak gunakan aluminium foil yang cantik ke apa. So kita fikirkan benda tu. Dan dia kena ada, maksud dia ada attention. Kita tak boleh tinggalkan designer to create ataupun buat dia punya own. Itu yang jadi design. Design tu janji pasal apa? When we talk about packaging, tak semua designer sebenarnya dia punya dia punya kelebihan dia pada packaging. Kadang-kadang dia cuma designer buku, kadang-kadang dia ada designer posters, kadang-kadang designer poster ni kadang-kadang dia bukannya dia ni packagingnya designer. So we have to, kita kena fikirkan sekali lah. Maksud dia sekarang ni bila kita cakap attention, artinya kita kena ambil perhatian. Kalau misalnya kita ada designer tu memang dia cuma buat poster saja. Okay, sekarang ni kita kena buat research. Material dia macam mana. Lepas tu kita nak buat macam mana. Dia ada perbincangan yang berlaku. And to create attractiveness tu, dia kena ada, saya panggil communication. I think you have to communicate with your customer. Yang saya, the characteristic of packaging to contain, to protect, to communicate and to market the product. But sekarang ni yang kita cakap pasal attractive tu ialah bila kita berjaya to create communication tu. Macam mana kita berjaya create communication between kita dengan
buyers atau the consumers. Ini antara effective packaging yang ada 6 lah yang dituliskan oleh writers ni, dan mungkin nanti dia banyaklah, artinya banyak benda yang contohnya kita cakap must call attention to itself, artinya produk tu harus to represent. Contohnya kita tengok must call attention to, kalau kita tengok dalam gambar ni, saya saja letak ada 4 packaging pakaian. Macam mana dia nak letak attention tu? Dia ada macam-macam. Dia ada tiga lah. Satu, dia gunakan macam mana pakaian tu yang dibeli tu kemas, cara dia makan macam mana. Lepas tu dia involve, when you open up, dia ada new experience. Kalau sebelah kiri sekarang ni, bila kita buka je batu, kita ada experience lain. Maksudnya, dia ada there is another box inside. Dia punya outer casing tu, dia ada macam ni. So bila dia unbox lagi, mungkin di dalam tu ada card, ada tulisan, ada apa yang telling about the product. So this is not only buying atau membeli sesuatu, but at the same time kita share apa yang ada dalam produk tu dan experience dia pada pemakai tu. Dan kita cakap itu yang dia cuba create. Apa tu the next one pula, dia memudahkan, artinya kalau misalnya kita tengok the second one, very simple packaging. Apa experience yang dia bagi? Very friendly. Artinya dia, bila kita lihat benda tu, kita akan tengok kain dia macam mana, pemakaian dia macam mana. Lepas tu kita lihat warna dan apa di jenis fabric yang ada pada produk tu. This is another experience. This is a different experience, tapi kita boleh tengok di dalam produk tu lah. Dan macam yang dulu lagi H&M dan My Hanger ni pula, dia bagi different experience. Maksudnya oleh kerana dia jual pakaian, at the same time tu dia punya produk dia multi purpose. Itu lagi satu experience. From the box yang dia buat, dia boleh create another product yang kita gunakan sebagai hanger. It must make the brand and purpose clear. Ini yang jadi persoalannya. Yang ini, bila kita cakap clear dan tak clear ni, nanti we will experience clear dan tak clear ni. Pasal apa? Apa dia sebenarnya trend PR sekarang ni? Trend PR, bila kita sentuh design ni, kita kena lihat juga what is the world trend right now. Trend right now, kalau misalnya PR is telling a true story. Telling a true story. Pasal dia punya, it must make the brand and purpose clear. Telling, artinya kita bawa consumer kita the true story. The true story itu maksud dia, the packaging have to present it. Macam mana kita cakap, dia boleh, kita lihat, macam mana packaging tu, dia, dia boleh ada storytelling dalam dia, true story dalam tu. Dan bila kita cakap purpose dia clear, image yang ada pada permukaannya pun harus related to your product. Macam kita tengok tadi baju ni, ada 4 ni, sama juga dijual baju, different experience. Yang ni jual baju, different experience. Dan kenapa dia buat hanger? Pasal dia jual baju. So itu yang kita cakap, dia punya purpose is clear. Artinya tak adalah hanger dalam di durian. Kan? Mungkin hanger untuk durian lain. Artinya package of durian, but bila kita pegang tu dia jadi hanger yang lain, maybe. Jadi dia akan, the purpose is clear. Yang ni should awaken emotion ni, dia personal sikit lah. Artinya dia bergantung pada setiap peringkat umur. Artinya bila kita cakap awaken emotion tu, dan dia bergantung pada setiap umur, dan bila kita cakap setiap umur pula, kita harus membezakan. Artinya kita ada target audience kita supaya bila kita nak create produk tu, dia bukannya simply kita buat benda tu without knowing siapa consumer kita yang akan involve dalam kita punya kita punya produk tu. Jadi kalau misalnya orang yang kita panggil pesara lah, ataupun orang yang dah bersara ni, apa dia? Mungkin dia suka dengan vintage, dia suka retro,
Dia suka dengar. Kalau cakap muzik pun dia suka muzik-muzik yang zaman di masa sekolah dulu, masa dia dekat UiTM contohnya kalau saya lah. Jadi dia akan mengingatkan balik saya pada zaman tu. Kalau misalnya remaja pula, dia suka very colourful. Artinya dia nak biar benda tu macam blasting something dia punya. Jadi kita kena fikirkanlah apa dia yang menyebabkan dia boleh. Jadi kita akan lihat, kalau misalnya kita ada produk, jangan sampai kita general buat, kalau kita nak jadi atraktif, jangan kita tidak melakukan sedikit research tentang apa yang sebenarnya interest ataupun apa yang boleh menyebabkan target consumer kita ni suka dengan benda tu. So itu yang saya cakap, dia kena ada pembagian-bahagian dia lah. Then to strive for economic asset. Kalau H&M, contoh kalau tu H&M je kita tahulah. Kalau cakap Uniqlo je kita tahu dah. Itu yang macam kita pula yang baru nak buat. Then we have to create something yang boleh jadi ikonik kita. Artinya kita dengan gambar Apple je orang dah tahu dah the quality dah apa, itu yang kita nak tengok. Yang seterusnya itulah the call of benefit. Lepas tu yang seterusnya yang related tu, it should be designed for its target audience. Dan ini yang akhir ni dia relate to all. Artinya yang ini yang paling penting, yang kerana kita harus tahu siapa kita punya target audience. Dan of course kalau misal communication, kita ni sender, artinya kita hantar berita tu, our consumer ni dah penerima. Dan dia haruslah dapat berkomunikasi dengan apa yang kita nak sampaikan. Kalau tak, macam mana kita nak kenal produk kita tu kan. Itu jadi. Okey. Jadi ini gambaran lah, ini cerita dia lah. Artinya kita tahu basically apa produk tu macam mana, artinya apa dia attractiveness tu, dan kita tahu kalau packaging, basic information yang kita tu ada, kita harus ada. Technically contohnya kita ada kalau misalnya dia ada 3 stage inline, ada primary, secondary, tertiary, lepas tu dia ada material dia, kita dah tahu. Then how to create the communication, at least kita ada sikit lah, artinya kita sudah mula faham. Dan seterusnya pula, bila kita dah ada benda ni, kita still blur apa yang kita nak cakap sekarang ni kan. Jadi sebelum kita, sebab tu sekarang ni, I start with beauty dulu lah. Beauty, maksud dia sekarang ni, kita tak nak cerita beauty tu yang macam mana saya boleh create ataupun kita boleh gambarkan. Yang ini saya tunjukkan medium ni. Medium dia kita kena tahu kita ada guide, kita ada pilihan lah. Yang mana kita tahu yang kita akan, bila kita design, bila kita buat sesuatu, kita akan deal dengan printing. Kita akan deal dengan printing. Dan saya akan panggil printing ni medium lah. Kerana apa? Kekuatan printing ni kita kena manipulate supaya kita tahu bila kita buat sesuatu tu dia akan nampak berbeza, dan kita akan nampak penekanan kita pada yang kita nak sampaikan tu. Sebelum tu kita kena tahu jenis-jenis printing dulu. Dia bukannya nak suruh para innovator ni untuk belajar tentang print. Tidak. Kita kena tahu bahawa dia ada beberapa jenis print yang menyebabkan bila dia print di atas permukaan, dia akan jadi, kesan dia jadi berbeza. Image yang kita letak, kesan dia akan berbeza. So yang macam ni kita tengok ni lah. Dia ada 2, 4, 6, ada 8 type of printing yang akan memberi kesan yang berbeza-beza. Of course, digital printing. Lepas tu kita tahu yang kalau kita nak poster, buat banner yang yang besar tu untuk backdrop ke apa, kita tahu digital printing. Yang ini penting pasal apa? Antara beberapa ni 1, 2, 3, 4, 5, kecuali ada yang kesemua ni dia punya technicalities dia lain. Technicalities dia lain. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak tahu pasal printing, masalah kita ialah bila kita nak keluar produk, kenapa jadi macam ni? Kenapa dia tak keluar apa yang kita nak cakap? Pasal we only look at screen. Itu bahaya tu. Bila kita tengok dulu, cantiknya screen ni, dia gini-gini. Kita tak tahu bahawa bila kita nak keluarkan kotak tu ataupun packaging tu,
dia ada, bila dia terlibat dengan sesuatu, dia akan jadi efek yang berbeza. Jadi ini just general punya understanding on printing. Pasal please, jangan harap sangat pada skrin untuk melihat kesan ataupun kita nak melihat apa akan jadi selepas benda tu siap. Dia skrin tu cuma two dimensional yang kita mungkin kalau 3D kita boleh rotate-rotate tapi still masih kita bayangan dia. Sedangkan ni bila kita cakap pasal print ni dia jadi lain. Okay, contohnya kalau kita cakap digital print, kita tahu guna dia apa, designer pun tahu resolution nak buat macam mana, cara size dia macam mana, software dia macam mana. Macam screen printing juga, kalau misalnya kita tengok screen printing ni dia ada macam kita buat baju, tapi buat baju, lepas tu dia boleh juga di atas kertas. Kerana dia kadang-kadang orang nak kesan daripada screen printing tu. Lepas tu flexography tu, of course kalau kita tengok sebelah kiri ni yang bawah sekali yang saya tunjukkan tu flexo. Dia dalam roller yang dia panjang, contohnya macam surat khabar tu. Lepas tu apa-apa yang di roll kalau misalnya dipakai, dia nak print pun dia pakai roller yang besar. Jadi dia gerak tanpa berhenti. Kalau litho ni pula dia dekat atas ni. Artinya litho printing dia lebih kurang macam digital print. Artinya kita print, lepas tu dia akan selai dia macam tu. Jadi kita tahu. Transfer printing pula. Transfer printing ni kita cakap nak baju. Oh boleh baju sekarang boleh siap dia cakap. Kerana apa? Kadang-kadang dia guna dekal. Ada nama-nama dia lah. Dekal lah ataupun kalau misal transfer printing ni dia sebenarnya pilihan kepada screen printing. Screen printing kita perlu more time dan kita perlu technical yang amat tinggi. Tetapi kalau misalnya kita pakai transfer printing, you just print the decal then you transfer gunakan heat je, settle. Kalau engraving pula, ini lain kalau kita tahu macam biasa ni, tapi this is important as a background bila kita cakap nak design. Lepas tu kita cakap engraving. Kat sebelah atas tu nama dia engraving. Engraving ni sekarang ni dulu technical lah. Artinya kita guna jari. Lepas tu ada mesin. Kita dulu ada nama name tag kita pakai engraving atau plastik tu. But engraving sekarang ni dia dah jauh. Artinya dia dah guna komputer lah. Okay. Dia dah guna komputer. Kenapa efek-efek ni kita perlukan? Pasal kita nak stand out your product tu. Kadang-kadang dia tak boleh pakai itu, kadang-kadang dia kena pakai transfer printing. But engraving ni effect, artinya you just tap guna software, awak tekan komputer awak dengan different engraving software, then you get the effect. Lepas tu embossing pula. Embossing, sometimes orang melihat apa dia ni, bila kita tengok printing, kita ingat semua benda dalam satu package yang kecil tu, semua tulisan kita nak letak dah, dia penuh. Jadi macam apa dia ni, jumble up between the fact, apa semua. Jadi space untuk orang tengok apa dia ni, orang itu appreciate your to attract to your product pun dia jadi apa benda ni kan nampak. Embossing dia cuma menggunakan plate yang boleh di pressure, image tu akan keluar sebagai dia tak ada warna tapi dia emboss, dia terkeluar. Embossing atau debossing. Debossing tu dia ke dalam, embossing tu keluar. Dan mungkin kita perlu tulisan yang sedikit. Embossing tu can be a letter, embossing can be ada words, embossing can be image, and mungkin lepas tu kita print sikit apa nama brand kita. Dan of course seterusnya embroider printing. Ini jarang orang pakai, so kita begin next. Okay, dah kita tahu benda ni semua. Lepas tu apa pula yang kita boleh kena, dan bila kita tengok benda dia apa dia most common printing techniques ni lah. Most common yang kita tengok, oh mungkin dia boleh elaborate atau boleh menambahkan attractiveness tu kepada your product. Contohnya yang ni saya tunjuk, embossing and debossing. Ini line ke atas. Jadi ada dua ni, lamination dekat bawah, atas embossing. Kita nampak bahawa kadang-kadang dia tak payah print pun. Kalau looks tu, LUX tu, dia semua emboss. Kalau misalnya kita cakap Woodward ni, kalau kita tengok, dia tak payah print grain tu, tapi dia gunakan teknik emboss to create a grain dan sikit tulisan tentang dia punya nama company dia. Itu kita tengok. Macam tu je dengan lamination macam mana dia, kalau misalnya kita tengok Eva Naltman ni, belakang dia semua sebenarnya gunakan lamination. Dia cuma print yang putih ni je. Jadi tak adalah daripada jauh kita tengok, ya Allah semua benda kau nak letak dalam design tu. Jadi bila kita tengok benda ni, oh kita ada pilihan.
Yang ni kita cakap dulu, yang ni saya tak nak pergi yang apa dia ni, saya nak tengok fizikal dulu. Artinya kita bagi gambaran supaya imajinasi kita ni tidak apa dia ni, dia tidak ada asas. So imagine, so I have to know the printing, I have to know the size, I have to know what is the important, apa tahu dalam design tu perlu ada. Dan rupanya kalau saya pergi ke mesin, dia boleh buat macam ni. Artinya kita boleh buat apa dia ni, macam-macam kesan daripada printing ni. So maybe disesuai dengan apa yang kita fikirkan. Yang ni pula varnish. Kalau this varnish ke apa ni, kita pakai foil ni ke, dia selalu berlaku kita print dulu, then baru we put varnish. Varnish tu pula dia bukannya varnish kalau misalnya dalam buku kita kan, buku sekolah dulu tu, varnish tu dia melekat terus. Artinya dia semua terus smearkan dekat atas permukaan tu, dia jadi berkilat. Tapi kalau misalnya kita tengok macam mana varnish tu sendiri, dia boleh create an image. Dia create an image yang menyebabkan design itu minimal but very attractive. Dan apa ni, we only use what is the benda yang paling penting je baru kita letak words pada situ. But other than that, kita gunakan varnish sebagai effects. Dan ini yang pada ni designer kena tahulah. Artinya varnish punya plate dia kena buat lain, lepas tu printing plate dia kena tahu. Lepas tu kita tengok foil pula. Ini selalu kalau benda tu very exclusive. Very exclusive, then we think that we will have to spend pasal foil ni dia mahal sikit. The foil tu dia macam apa ni, kalau misalnya kita pergi kita kat masak kan, kita aluminium foil tu lebih kurang macam itulah. Dan dia pressure dengan heat pada permukaan. So kalau kita tengok Ahmed ni, ini silver foil. Lepas tu yang belakang ni EVE ni, Eve ni, dia sebenarnya gunakan gold foil. Dan kita boleh cakap dengan dia, I want you to use the apa ni, teknik dia guna foil, boleh tak ada silver foil ataupun guna gold foil. Jadi mungkin kalau nak benda tu eksklusif ke apa, kita kena fikirkanlah sesuatu yang mungkin boleh apa ni, boleh attract dengan supaya nampak cantiknya kita punya design tu lah. Dan seterusnya kita tengok ada termografi. Termografi ni dia pakai serbuk. Kalau misalnya orang apa ni, kita lihat name card kawan-kawan tu kan, tiba-tiba hitam tu timbul je kan. Nama dia termografi. Pasal dia pakai powder. Powder tu bila dia print powder tu, dia transfer pada heat, dia akan timbul. Itu yang nama dia termografi. Dan antara yang paling popular di bawah ni ialah die cut. How they minimalkan design ni. Kadang-kadang kenapa die cut tu penting? Kadang produk-produk kita tu, dia kena lihat di dalamnya apa. Atau dia sebenarnya digunakan untuk apa dia ni, untuk membezakan di antara produk kita yang sama dengan produk yang lain. Jadi kadang-kadang ada kemudahan. Just do a small die cut. Die cut ni kadang-kadang dia lepas kita print semua, lepas tu dia akan prepare the die cut dan dia akan press dan dia akan jadi inilah. Dia akan jadi lubang-lubang yang based on die cut yang dah disediakan. This is another good ideas kalau misalnya kita nak fikirkan. Dan seterusnya screening, letterpress. Letterpress ni kita tengok, tak payah. Yang kita nampak contohnya Colcard ni design, print, image. Lepas tu yang kita nampak alamat di kat ni. But the rest ialah letterpress. Letterpress ni dia ada apa ni, letters yang disusun, kemudian dia akan press atas paper to get this effect. Dan dia tak jadi clutter, very minimal. But apa ni, dia punya apa dia ni, kesan dia sangat eksklusif. Artinya apa dia ni, bila kita buat tu kita tak adalah semua dalam logo tu semua kita letak inilah apa dia ni, nak gambar nak letak kat situ apa semua. Mungkin kalau lepas ni kalau kita nak buat Colcard, gambar kita je, yang lain semua kita guna letterpress je. Jadi orang dah tahu dah. Dia tengok gambar dia, tapi rupanya ada nama semua. Silk screening tadilah yang saya cakap tadi, silk screen tu dia guna kalau misalnya silk screen ni saya saja letak kat tengah-tengah ni ada process of silk screen. Kita silk screen biasa, very traditional punya thinking. Okey, sekarang stage ni kita dah faham sikit. Sekarang ni sebenarnya bila kita nak design, kita dah tahu dia punya apa, keperluan di dalam design tu apa. Lepas tu kita dah tahu dah, rupanya kita berdepan dengan satu lagi benda yang kita harus faham, iaitu printing ataupun kita berdepan dengan medium yang dinamakan printing. Okey, printing pula dia ada dia punya kelebihan-kelebihan tertentu dengan teknik-teknik yang dia most common but very effective.
yang boleh menjambabkan kita bila kita dah ada idea nanti, kemudian bila kita dah idea nak buat tu, kita akan jadi lebih berilmu lah. Artinya kita tahu what is the good size, what the effect, dan mungkin yang saya boleh letak pada our packaging. Lepas tu content dia kalau nak touch point, mungkin dengan dia punya perkataan dia. At least we have some ideas. Now kita ada some ideas macam mana kita nak pergi. Dia sebenarnya kalau misalnya kita dekat kelas dia lain. Dia start dengan idea baru-baru, konsep, ada apa. But untuk yang ni saya rasa dia start dengan how to create beauty tu, ataupun kalau kita nak buat kotak, kalau kita tak ada ilmu apa pun, kalau kita tahu teknik ni pun kita dah boleh create something dah. I think kita dah boleh create what is apa box tu dengan size yang betul dan mungkin teknik yang betul untuk digunakan dalam printing. Ini basic-basic ni kena tahu supaya nanti kita tak frustrated bila tengok dalam screen dia jadi benda ni dia jadi lain, lepas tu bila kita buat dia jadi lain. Dia jadi kenapa color dia macam ni kenapa jadi tak timbul ni, kenapa jadi dia persoalan-persoalan tu kerana kita tak tahu technicalities of apa medium yang kita nak hadapi ni. Tu dia. Yang ini yang tajuk yang sebenarnya orang menyampah ni. Pasal apa? Bila kita cakap pasal design, you want to talk about the pleasing, kita kena ada aesthetic. Barulah kita panggil aesthetically pleasing. Yang ini kalau misalnya dalam art kita kalau what is aesthetic dia ada form, dia ada bentuk dia. Dia ada bentuk, lepas tu dalam bentuk tu dia kena ada content, dia ada penceritaan dia. Dan the third one, ini aesthetic the third one ialah medium apa yang kita guna untuk keluarkan form dan content tu. Dan bila kita lihat benda tu, it telling us the stories about the product. Dan bila kita tengok, dia jadi istilah kita panggil aesthetically pleasing. Jadi dia bukannya, dan yang ini kadang-kadang designer pun dia pening nak belajar ni, alamak. Kadang-kadang baik apa yang ada kita copy je lah. Kan apa yang kita dah kita kumpulkan all the design, apa dia ni packaging kat keliling kita. Ambil satu lain, ni lancik, saya rasa sesuai. Inilah, saya nak buat daripada sini je, to base untuk design dan saya akan design. Itu yang kadang-kadang kita punya, apa dia ni, bila kita jadi macam tu, kita akan jadi lagi ringkas. Bila design tu akhirnya, kalau misalnya kita perasan, kita tend to be a peniru. Bila kita tidak mula nak memahami atau kita tak nak belajar tentang apa bentuk, apa penceritaan dalam dia, apa medium yang sesuai. Sebab tu kita tak dapat the soul inside the box yang ataupun design yang awak nak for your product tu, dia tak timbul pun sebenarnya. Sebab tu kita kena lihat. Kita kita kena faham sedikit ni. Dan yang ini memang, tapi saya akan sentuh sikit je lah supaya kita tak tak berpanjang-panjang pasal kalau misalnya estetik ni, kalau saya mengajar di fine art, inilah yang kita belajar. Maksudnya keseluruhannya ialah estetik. Itulah daripada diploma, degree sampai ke masters and PhD, we are talking about estetik. Itu dia. Cuma sekarang ni estetik yang bila dalam sekarang ni bukannya traditional estetik lagi. Bukan traditional estetik tu maksud dia understanding of 1960 and 1940. But dia timbul satu lagi macam mana dia against estetik tu sendiri, anti-estetik. But basically we have to understand estetik, barulah kita tahu apa dia into anti-estetik. Tapi ini bukannya fine art class, kita move on kita bagi dia punya basic je. Dia basically dia ada element and principle. Color that you choose, shape that you choose, how colors and shape tu ada form dia, creating a form. Lepas tu value artinya density, value dia macam mana, kalau bulat, mana berat, mana apa. Lepas tu texture pada produk awak contohnya, apa yang ada kat situ. Lepas tu macam mana kita lihat space di dalam satu dalam satu screen contohnya, space dia macam mana, ada positive space, ada negative space. Lepas tu kalau nak guna line macam mana. So ini memberi kita peluang untuk memahami asas-asas dia. Color dia banyak, dia ada hue, lepas tu ada saturation dia.
Jadi kalau misalnya kita cakap kita nak blast the colours contohnya, dia berada kuning ke apa. Supaya colour tu terus melompat, artinya dia akan timbulkan emotion. Form yang macam mana, kalau misalnya apa dia ni, form tu simple, tapi saya nak jadi eksklusif, I use texture, I use space. Jadi this is the words atau terminologi yang kita biasa bercakap kalau kita cakap pasal apa dia ni, design. Dan prinsip pula ada balance, unity, variety, emphasis, movement, pattern and proportion ni ialah macam mana kita nak gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 element of art ni untuk kita jadikan design. Kita ada lagi balance, unity, variety. Yang ini pula macam mana kita nak kumpulkan supaya dia balance. Macam mana kita nak kumpul 7 ni supaya dia jadi unity. Ini semua penilaian kita kepada beauty tu kita nampak. Jadi kalau misalnya kita tak biasa benda ni, kita akan jadi, oh, ni apa ni? Very confusing. I don't want, saya tak nak benda ni kan. It's okay, but I move on. Pasal saya ada choice. Artinya lepas ni, this is the yang kalau you have the designers, kena fahamkan sikit, you have to learn this. Artinya, you have to understand element and principle of design. Jadi kita tahu, bila kita nak design macam mana, dan kita cakap, language kita bukannya, oh dah siap Encik. Prof, ini saya nak buat hitam putih je lah Encik. Yang ni saya letak gini-gini lah. No. Sekarang ni at least dia tahu bila dia cakap atas tu hitam atau bawah dia putih tu apa? Dia balance ke? Ataupun you create emphasis ke? I want to put dot hitam putih, dot tu jadi merah. Emphasis on apa ke? Jadi this is the language yang kita kena biasakan lah. Dan ni banyak okay. Dan ini saya bagi je lah macam mana apa ni when kita faham tu so kita boleh nilai. Jadi bila kita lihat kotak, kita tahu dah kita nak cerita macam mana. Dia punya line dia kalau jumpa harmony macam mana, dan saya takut nanti prof semua jadi pening, dan cik-cik semua pening, saya bagi tahu je lah, inilah dia punya combination between element and principle. What they can create from out there. Dan di sampel-sampel ni bukannya kotak pasal apa? Pasal contoh-contoh ni, contoh yang dah jadi aesthetically pleasing, artinya yang karya-karya yang diterima dan dah menjadi contoh di dalam kitanya wall art. Jadi kita, dia macam ni, basically dia macam, faham lah. Dan yang seterusnya ada form, bila color dengan unity dia jadi macam mana, bila color dengan scale dia jadi macam mana, direction pula, direction tu kalau kotak tu kita kena, kalau kotak tu tegak, kita nak nampak dia ke kiri macam mana, we have to use line. Kita bukan gunakan repetition rhythm ke apa. So this is benda-benda yang apa ni yang kadang-kadang dilupakan, but daripada sinilah baru kita boleh buat anti-estetik. Contohnya form dengan emphasis atau kontras. Kita lihat dia di tengah-tengah. Contohnya. Now saya anti-estetik pula, saya nak letak dia punya emphasis dia dekat hujung sebelah kiri. Itu cara orang berfikir. Itu yang di another level of thinking. Okey, dan seterusnya inilah dia ada 7 tadi tu, saya tambah kat depan ada 1 point dan ni ada 7. Okey, untuk simplifiedkan benda ni. Atau semua benda ni kadang-kadang kita ini this is not bukannya saya punya bidang dan saya cuma nak design kotak dan benda ni tak penting, tapi kalau misalnya we have time or we have the designers, ask them to faham benda ni. Dan pada ni pasal inilah cara kita nak menilai the formalistic element of the kotak tu sendiri. Okey, nak simplifiedkan dia senang je. Artinya kita kadang-kadang orang cakap apalah art ni kan, art ni buat painting, lepas ni dia jual painting, dia buat sculpture, dia buat tu, dia buat ni. Okey, dia punya basically dia macam ni. Karya dia buat, dia bukannya intention dia untuk dijual. Itu asal-asalnya. Bila dia buat karya, they want to express something. They want to express something yang memang daripada pemikiran dia. Artinya dia tidak terganggu dengan orang di luar, dia tak terganggu dengan market, dia tak terganggu dengan apa. Sebab tu kita boleh lihat, art ni, dia beyond daripada pemikiran kita. Dan dia sudah di-aesthetically, kita boleh nilai. Artinya this is the good design lah, the good painting. Dan dia dah create dia punya audience sendiri. Sebab tu kalau misalnya kita tengok some product, dia collaboration. Kalau kita pergi Uniqlo selalu guna Andy Warhol, Keith Haring, itu dia guna.
Macam tu juga kita lihat apa ni, Cotton On sama juga, dia guna the same artist to create the artwork. Itu dia kita apa ni, to create artwork, to create the product. Okay, untuk yang mudahkan ni kita tengok art and style lah. So kita tengok contohnya abstract. Jadi kalau kita dah ada pemikiran kita dah pegang apa ni, kita boleh bila kita bagi kita punya simulate kita punya apa ni pemikiran di kita tentang design ni, kadang take time untuk lihat seni ni. Kalau abstract macam mana pilihan color dia macam mana. Pasal dia benda ni dia kita tahu dah diterima. Contohnya yang hujung sekali Piet Mondrian. Kalau misalnya dari segi sejarahnya Piet Mondrian ni, YSL gunakan dia sebagai produk-produk YSL masa tu. Jadi kita tengok nama dia Piet Mondrian. Okey, dia ni abstract, artinya kalau misalnya kita tengok kita tak nak letak gambar image tentang produk kita, tapi kita nak gunakan abstraction. Maybe kalau ini contoh, artinya bila kita Google, kita tulis abstract art atau abstract design, we can see a lot of reference yang kita boleh tengok bila kita ada idea nak buat apa. Dan seterusnya kita tengok pula figurative. Tengok macam mana pengkarya-pengkarya ni dia melepaskan expression dia dengan beberapa bentuk yang. Jadi kalau figurative, kita nak hasilkan shampoo, kita nak hasilkan the beauty product ke apa, figurative, macam mana susunan figurative, macam mana dia letak atau apa dia ni, composition dia, mata orang tu macam mana, at least kita boleh tengok, bila kita tengok kita punya produk, kita nak letak gambar, kita tengok, apa pasal mata dia tu, tengok dekat customer ni, that you can advise by looking at the product. Geometric of course, kalau misalnya kita tak nak benda tu representational, kita guna geometric as representational punya. Ini minimalism, apa dia guna, dan kita at the same time bila saya ulang benda ni, kita dah faham dah agak-agak printing ni guna macam mana, kita dah agak. So nature, apa dia, combination of color dia, harmony dia macam mana, the shape of ini macam mana, sampai dihasilkan beauty. Lepas tu kita pergi pula dekat apa benda ni, next Cik Elmi, kita ada berapa minit lagi Cik Elmi? Tentunya kita gunakan pop. Pop kita tengok macam mana ini untuk remaja dan ini untuk apa. Lepas tu, ya saya. Cik Rahman, sorry mencelah. Mungkin dalam lagi 10 minit lagi boleh? Okey, cepat ni. Okey. Alright. Minta maaf semua je. Yang ini pula kita pergi ke pop. Pop tengok warna dia macam mana, harmony dia macam mana, creating kan. Okey, portraiture pula macam mana dia boleh dihasilkan. Artinya when you look at the portraiture, kita tengok the expression dia, gambaran dia macam mana, dan kita akan lihat bahawa macam mana dia nak hasilkan tu gunakan subjek-subjek yang okey. Lepas ni how they still life, surrealist, and yang lepas tu macam mana pula typography dan urban punya design ni, dia amat sesuai untuk remaja ke apa ke yang memang suka yang benda yang very apa ni yang terus dia punya motion kan. Ini kita tengok ni. Okey, dan seterusnya yang ni design thinking ni. Empathize. Maksud dia kita kena empathy lah. Kalau misalnya kita nak buat apa-apa, jangan shock sendiri. Kita kena lihat keseluruhan. Kita tanya pendapat kawan-kawan kita. Kita kena lihat orang lain design macam mana untuk produk yang sama, supaya kita boleh memahami dengan lebih dalam. Then define. Daripada situ, kita define ni. Kalau misalnya kita nak buat minyak wangi. Lepas tu kita tahu produk dia macam mana. Lepas tu kita faham orang nak yang supaya senang, murah produk dia. Lepas tu kita define betul-betul apa kita strength and weaknesses kita apa. Lepas tu barulah kita pergi idea. Dalam idea ni ada satu lagi missing point ialah konsep. Lepas ideation dia ada konsep, then you can create a prototype. Okay, saya terus run through lah. Okay, sekarang kita tengok ni. Idea daripada apa ni, kita dah buat research, dah buat apa tentang kita punya client, semua tu kita define what is the strength of weaknesses of our product, then kita ada keluarkan dengan idea. Idea dia kadang-kadang dia very simple. Saya nak jual makanan je. Nak jual makanan. Makanan tu sandwich je. Tapi dia sandwich tu biasa ada. How I want to create, how make myself different. Yang sebelah ni dia simple je. Dia cakap dia punya back dia dua teks je. Without anything. Without tulis apa-apa. Tapi dia punya plastik dia buat ni. Tapi jangan buat kat Malaysia. Kalau buat Malaysia kena buang. Yang ni mungkin pasal dia di luar negara. Kita lihat benda tu. This is a new experience. So apa ni kita tengok bahawa apa ni idea ni dia
dia boleh apa dia ni berjalan. Okey. Contohnya patutnya idea anti-time dia dah jadi produk ni. Idea contohnya macam ni lah. Saya ada sandwich. Lepas tu sandwich saya apa dia ni isi dia macam ni. Lepas tu macam mana saya nak supaya dia jadi sandwich ni berbeza daripada yang lain. So kita nak ada konsep. Konsep dia environmental, konsep dia kita pergi anti estetik ke, kita konsep dia kita ubah. Artinya tulis apa dia. Konsep dia okey, roti tu makanan dia apa, konten dia apa, dia bagus dia dekat mana, lepas tu siapa apa dia ni, dia bentuk dia macam mana. Dan kalau misalnya kita tengok, oh semua orang dah pakai ni dah. Dah pakai konsep yang sama ni dah. So kita biar trigger yang lain pula, itu yang keluar. Satu lagi idea dia kita gunakan ni je lah. Yang ni sesuai untuk. Lepas tu kita, yang paling penting ialah subject matter. Sama dia representational atau non-representational. Kalau kita tengok contoh-contoh ni, dia daripada cengkerik, lepas tu dia daripada apa dia ni, alam, lepas tu dia daripada ombak. Jadi how they create daripada representational ke non-representational. Artinya dia jadi fashion contohnya. Itu nama dia apa ni, pemilihan lah. Jadi contohnya kalau misalnya kita nak buat pasal minyak, contohnya kita nak buat pasal minyak masak contohnya. Minyak masak tu guna dia amat bersih dan sesuai dan untuk kesihatan. Mungkin apa dia ni, kita ambil subjek matter dia subjek orang yang sihat. Orang yang sihat tu macam mana? Orang sihat tu kita refine lagi. Kita refine lagi. Orang sihat tu maksud dia satu family yang gunakan minyak masak ni, dia makan semua sihat dengan kalori rendah, itu yang mana. Jadi yang kita nak buat ialah sekarang ni I want to show that dekat dalam kotak tu minyak ni sebenarnya dia bila kita lihat ni yang kita tak tipu ialah 100% atau 99% pure. Jadi awak letak atas tu 99% pure tu je words dia dengan nama. Kemudian kita ambil die cut, kita tunjukkan dalam dia how pure the minyak is. Jadi dekat situ daripada subject matter, daripada pemilihan daripada orang yang sihat, pada keluarga yang sihat. Lepas tu we go back tu pada yang kecil lagi, oh rupanya konten dia pure, saya nak pilih yang ni, jadi kita punya subject matter. So purity tu kita highlight, kita ambil kita punya logo kita dan cutting, dia punya kita guna die cut untuk create supaya orang nampak dalam dia apa. Dan mungkin kita punya die cut tu adalah bentuk family yang sihat. Jadi itu yang dia benda ni yang kita no. Then carry on composition and ask your designers to apa dia ni, show the sketches ke apa yang ni sketches. Kalau misalnya dalam komputer, tunjuk dalam komputer macam mana sebelum dia buat the final, dan lepas tu when you agree then baru buat final. Dan I just want to show you the new trend. Lepas kita dah ada design tu semua untuk menjadikan kita ni tak lepas daripada apa yang sekarang ni berlaku di dalam packaging. Kita pergi pada a few things yang kita nampak. Let's go back to basic. The simpler the better. Artinya use the minimum that you can. Jangan letak macam-macam sehingga kita tak tahu nak jual produk ke atau nak jual surat khabar. Yang kita lihat benda tu. Dan the next pula, words, handwriting. Lepas tu handwriting tu bercerita pula di dalam setiap produk dia. Dia bukannya letak satu yang kosong tu je. A fresh start, oh lucky skin, apa. Jadi itu under creativity yang menyebabkan kita attract to this. I think there is a continuity and kita nampak. Lepas tu pula color explosion yang ni kadang-kadang kanak-kanak dan kadang kita tahulah kalau katanan ni apa, kita contoh je lah Jadi kita nampak macam mana colors tell you apa dia ni untuk orang first impression pada karya, then to attract to your product. Dan ini kalau kita tengok repeat pattern ada element and principle dalam design. How they manipulate the pattern dan how the pattern tu dia print, kadang-kadang emboss je, kadang-kadang dia jadi apa dia ni cuma small text. Jadi dia jadi apa dia ni tak payah gunakan apa dia ni, kadang-kadang all the yang ni kalau kita tengok non representational Dan kalau misalnya kita tengok ni pula, kita ada using illustration as narrative. Dalam kotak tu kita boleh cerita makan tu macam mana. Lepas tu yang ni antara trend-trend yang baru dia bukannya setakat orang tak makan je, kan dia like to read, dia ambil gambar, dia ambil. Dan kalau kita tengok Smash-Mallow tu ialah cerita dia apa dia. Lepas tu kalau misalnya yang susu ni pun kalau kita beli ketiga kotak dapatlah seekor lembu, dan tiap-tiap lembu tu ceritanya lain, tiap-tiap bahan lembu ni macam tu juga seterusnya. Alright, seterusnya kita tengok vintage, maybe traditional appearance, traditional appearance. Artinya sesuaikan dengan produk kita, ada kat target dia siapa, then we use
sometimes benda tu kalau misal benda tu makan makanan lama, maybe we use the product traditional appearance punya product. And transparency, kotak-kotak, artinya bahagian-bahagian yang you want to expose. Artinya kalau produk tu penting untuk dilihat dan disentuh, mungkin kita ada kawasan-kawasan yang kita boleh jadikan dia transparency. And vintage. Vintage ni of course lah. Artinya kalau misal produk tu macam kita nak pergi pada old taste ke, original taste ke apa tu, when use vintage. Dan seterusnya ni lah kalau ecological and friendly product ni. Of course, kalau misalnya kita tengok trend-trend ni semua, dia not only design, but at the same time you have to know how to print, and you have to know what the right size for your product. But at the same time, kita ada touch point yang kita kena fikirkan. Dalam sepanjang penerangan saya tu, dia ada banyak benda yang sebenarnya yang boleh touching point ni. Kalau kita nak cakap lagi, nanti Cik Helmi marah saya dah lepas 10 minit ni. Okay, soalnya saya ucap terima kasih pada semua. Ada ke soalan ke apa, Cik Helmi? Saya rasa sampai sini dululah saya punya tu. Ada apa-apa, Cik? Okay. Kalau boleh kita buka satu atau dua soalan kalau ada daripada pendengar. Sebenarnya saya pun ada soalan banyak sangat, tapi tak apa. Macam Dr. Fazlin sebut tadi tu, kalau kita boleh buat satu lagi session talk khusus daripada Cik Rahman ni pun best juga, sebab banyak sangat benda yang kita belajar hari ni. Even saya personally pun, because saya more itu copyright dan juga artistic works. Bila saya dengar talk daripada Cik Rahman ni, memang saya melihat daripada perspektif sebagai seorang, because Cik Rahman dalam bidang art, so membantu saya untuk lebih memahami bidang yang saya fokuskan. Tapi one thing that I can summarize from Cik Rahman punya ni yang betul-betul menyentuh saya adalah tentang the personalize kita punya branding tu. Mungkin ramai yang tak tahu, dan even saya hari ni terbuka mata. Bila kita nak buat satu packaging tu, sebenarnya kita kena juga menyuntik elemen personality supaya kita boleh create our relationship dengan kita punya klien dan juga ekosistem yang kita ada dalam kita membuat produk kita tu, macam kita buat printing company dan juga customers. So memang I can tell you that I have written a lot of points sebenarnya. Tapi masa sangat-sangat menceburui kita. Saya rasa saya sangat berterima kasih dengan Cik Rahman pada hari ini atas satu presentation yang sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat membuka mata, especially layman macam saya ni lah yang dapat belajar daripada Cik Rahman sendiri. Okay, thank you very much Cik Rahman. Nanti insyaAllah kita cubalah buat lagi satu session ke daripada Cik Rahman, kalau lah Cik Rahman sudi untuk bercakap lagi berkenaan dengan area ni. Beritahu awal Cik Helmi. Okay, insyaAllah. Saya ucap terima kasih lah kerana Bitkom bagi saya peluang kerana saya ni dia punya, saya fokus is general pasal on branding ke apa. Mungkin kalau on the detailing about the product itself technically, mungkin you have to ask the orang yang betul-betul pergi buat boxes ni. But that is yang saya ada is a knowledge. Itu ada sama berpuluh tahun saya dekat bidang ni. This is dia punya essence lah, artinya apa yang kita perlu buat. Itu je lah. Saya terima kasih banyak pada Bitkom dan semua yang sanggup mendengar. Minta maaf sekali lagi kalau ada salah silap saya. Terima kasih Encik Helmi. Assalamualaikum. Okay. Salam.